Berita menarik hari ini di asoka.com, Jumaat 8 Oktober. Semua kawasan bandar utama di Sabah kecuali Tawau mencatat penurunan kes COVID-19 sekaligus menyumbang penurunan keseluruhan kepada 705 kes hari ini berbanding 820 kes semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, daerah Tawau mencatat peningkatan 10 kes kepada 32 kes hari ini berbanding 22 kes semalam. Katanya selain Tawau turut mencatat peningkatan ketara ialah daerah Kota Marudu bertambah 16 kes kepada 59 kes hari ini berbanding 43 kes semalam. Antara bandar utama yang mencatat penurunan ialah Kota Kinabalu, Keningau, Lahad Datu, Sandakan, Penampang dan Kudat. Secara keseluruhan masih diberkata sebanyak 16 daerah mencatatkan penurunan, 10 daerah mencatat peningkatan dan 1 daerah kekal dengan catatan seperti semalam. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob hari ini mengumumkan keluar Parti Warisan Sabah Warisan dan menjadi wakil rakyat bebas yang menyokong kerajaan. Pengumuman itu yang dibuat dalam satu sidang media pagi ini secara tidak langsung menjawab spekulasi mengenai laporan yang mengatakan beliau keluar parti pada akhir minggu lalu. Dalam sidang media itu yang turut disertai beberapa ketua penerangan dan ahli jawatan kuasa bahagian warisan, Dr. Yusof menjelaskan keputusan itu dibuat atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan atau dorongan daripada mana-mana pihak. Katanya beliau yang tidak mahu terus berpolitik sejajar nasihat yang di-Pertuan Agong dan yang di-Pertuan Negeri Sabah meminta semua pemimpin bekerjasama tanpa mengira politik bagi memerangi pandemik COVID-19 dan membantu rakyat seperti dizahirkan dalam pembukaan persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah baru-baru ini. Dr. Yusof mengakui beliau dipujuk supaya tidak meninggalkan parti, namun beliau tetap dengan pendirian dan hala tuju sendiri kerana memikirkan nasib rakyat di Sindumin. Beliau berkata jika berterusan dalam parti pembangkang, beliau sukar bekerjasama dengan pemimpin atau pegawai kerajaan yang bertanggungjawab terhadap masalah dihadapi rakyat di kawasannya. Sementara itu, wakil rakyat pembangkang di Sabah diajak supaya membuang ego politik masing-masing dan tampil ke depan untuk bersama dengan kepimpinan kerajaan membangunkan negeri dan membantu rakyat. Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Beaufort, Datuk Isnin Aliasni berkata apa yang penting ketika ini ialah untuk memastikan rakyat di semua kawasan mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada wakil rakyat masing-masing. Jelasnya kesukaran dihadapi rakyat akibat penularan pandemik COVID-19 terutama di luar bandar perlu diatasi menerusi usaha bersepadu semua pihak tanpa sebarang halangan politik atau perbezaan perjuangan parti. Sementara itu, Isnin yang juga Adun Klias mendedahkan ramai wakil rakyat pembangkang menyatakan hasrat untuk menyokong kerajaan, namun kebanyakan mereka masih ragu-ragu atau takut. Mengulas mengenai keputusan Dr. Yusof meninggalkan warisan, Isnin yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata tindakan itu tepat dalam usaha membantu rakyat dan memastikan kawasan Sindumin tidak terpinggir. Seterusnya, 2 lelaki warga asing ditahan selepas dikesan mengambil pasir tanpa surat kebenaran dalam kejadian di pesisir pantai Kampung Tanjung Batu Lahad Datu semalam. Dalam kejadian jam 5 petang itu, kedua-dua lelaki berusia 32 dan 53 tahun ditahan ketika sedang sibuk memasukkan pasir ke dalam sebuah lori. Komander Brigade PJA Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata kegiatan berkenaan dikesan ketika pasukannya sedang melakukan rondaan Ops Benteng COVID-19. Katanya sebaik ditahan, pemeriksaan mendapati tiada sebarang permit dan surat kebenaran untuk mengambil pasir pantai berkenaan. Abdul Rani berkata siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 23A Ordinan Tanah Sabah dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen.
Rumah hilang dalam sekelip mata, namun tetap bersyukur semua ahli keluarga selamat daripada kebakaran ini. Demikian kata Syarmina Abdul Sahid, 28, salah seorang mangsa kebakaran di skim penempatan Telipuk yang musnah terbakar semalam. Menurutnya, ketika kejadian dia yang sedang bekerja di Inanam terkejut apabila menerima panggilan telefon daripada ahli keluarga yang memaklumkan rumah mereka terbakar. Katanya tanpa memikirkan apa-apa, dia hanya membimbangkan keselamatan dua anaknya yang berusia 5 dan 6 tahun. Menurutnya, dia dan keluarga tidak tahu bagaimana nasib selepas ini dan berharap akan ada rumah untuk dijadikan tempat berteduh. Seorang lagi mangsa, Muhammad Gunsanat, 48, berkata dia dan keluarga yang hilang tempat tinggal mungkin terpaksa menumpang di rumah saudara mara lain. Katanya rumah yang didiami bersama 7 ahli keluarga sejak 20 tahun lalu kini hanya tinggal kenangan. Sementara itu, tinjauan di pusat penempatan mangsa kebakaran kini hanya membabitkan seramai 11 orang daripada 5 keluarga. Semua mangsa membabitkan 2 warga emas, 3 kanak-kanak serta 6 lelaki dan wanita dewasa berusia 5 tahun hingga 68 tahun. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.